أستغفر الله إن الله كان توابا 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 الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Dan apabila dibacakan kepada mereka yang kafir ayat-ayat Al-Quran kami yang jelas nyata, berkatalah mereka terhadap kebenaran Al-Quran bila sahaja disampaikan kepada mereka, ini ialah sihir yang nyata. Bukan setakat itu sahaja mereka katakan, bahkan mereka menuduh dengan berkata, Muhammad telah merekakan Al-Quran itu. Katakanlah wahai Muhammad, kalau aku merekakan Al-Quran itu, maka tentulah aku tidak terlepas dari azab kesalahan itu. Kerana kamu dan juga yang lain dari kamu tidak berkuasa memberikan daku sebarang perlindungan dari azab Allah. Allah lebih mengetahui akan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang kamu perkatakan itu.
Cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dengan kamu. Dan dialah jua yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Katakanlah lagi, bukankah aku seorang rasul, pembawa agama yang berlainan dari agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah lalu. Dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu. Aku tidak melakukan sesuatu melainkan menurut apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku tidaklah lain hanyalah seorang rasul, pemberi amaran yang jelas nyata. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu jika Al-Quran ini yang datangnya dari Allah dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel memberi keterangan mengakui sahnya kitab yang sama seperti Al-Quran ini. Lalu ia percayakan Al-Quran dari Allah sedang kamu dengan sombong angkuh mengingkarinya. Tidakkah dengan demikian kamu bersifat zalim? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim yang degil dalam kekufurannya. Dan kerana sombong angkuhnya orang-orang kafir itu, mereka berkata tentang kepercayaan orang-orang yang beriman, kalaulah apa yang dibawa oleh Muhammad itu perkara yang baik, tentulah mereka tidak mendahului kami mempercayainya. Kerana kamilah yang sepatutnya menerima segala kebaikan. Dan setengah mereka tidak dapat menerima petunjuk Al-Quran itu. Mereka memusuhinya lalu mereka mencacinya dengan berkata, Al-Quran ini ialah rekaan dusta yang sudah lama. Bagaimana mereka tergamak mengatakan Al-Quran ini rekaan dusta yang telah lama? Padahal telah ada sebelumnya kitab Nabi Musa yang menjadi ikutan dan rahmat kepada umatnya. Dan Al-Quran pula sebuah kitab yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang telah lalu. Diturunkan dalam bahasa Arab untuk memberi amaran kepada orang-orang yang zalim dan berita gembira bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul dengan pengakuan iman dan tauhidnya itu. Maka tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Mereka lah ahli syurga. Tetap kekalah mereka di dalamnya sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang mereka telah kerjakan. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Ahqaf. Surah yang ke-46, juzuk yang ke-26, pada ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-14. Ayat-ayat yang kita bacakan ini, jawapan Allah Ta'ala kepada kekeliruan, pendustaan dan pembohongan yang dibawa oleh orang-orang kafir, khususnya golongan musyrikin, penyembah berhala, yang berkait dengan kebenaran wahyu, kebenaran kerasulan dan juga kebenaran Al-Quran. Dan ayat yang kita bacakan ini juga menjawab kekeliruan dan tuduhan orang-orang kafir yang menolak kebenaran sedangkan kebenaran itu telah pun disaksikan bukan sekadar oleh orang-orang yang mereka puji ilmu dan takwanya, kebaikannya, bahkan telah tercatat dalam kitab Taurat sebelum ini akan datangnya kebenaran, akan datangnya Al-Quran, akan datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana sikap orang beriman. Senantiasa istiqamah dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai ganjarannya Allah menghilangkan rasa takut, rasa bimbang dalam dada-dada mereka. Dan Allah menyebut merekalah sebenar-benar ahli syurga, kekal di dalamnya dengan keimanan mereka dahulu di dunia. Berhubung dengan ayat yang kita bacakan ini, bila mana Allah SWT menyatakan wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat, bila dibaca kepada orang-orang kafir ayat-ayat Al-Quran, apa respon mereka? Bila Allah Ta'ala menyatakan ayat yang dibacakan ini bersifat bayyinat, jelas, berkait dengan apa? Ketuhanan. Kerana tidak ada yang lebih jelas daripada persoalan ketuhanan yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Baik persoalan yang berkait keesaan Allah, kekuasaannya, penciptaannya, atau kebatilan berhala yang disembah dan sekutu yang diada-adakan. Ia amat jelas. Tak ada poin, tak ada sebab untuk katakan berhala itu Tuhan atau selain daripada Allah itu Tuhan. Tidak ada sebab, melainkan hawa nafsu. Maka penyataan Al-Quran itu begitu jelas. Dengan tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaan-ciptaan Allah SWT dan dalil-dalil yang banyak. Maka Allah menyebut bayyinat, cukup jelas. Artinya Al-Quran itu sudah cukup jelas.
Kalaulah orang-orang kafir membacanya, orang-orang yang menolak kebenaran membacanya, mentadabburi, maka cukup jelas apa yang disampaikan, yang usul terpenting dalam 3 usul yang kita bahaskan sebelum ini. Itu usul ketuhanan, usul kerasulan dan juga usul tentang hari kebangkitan semula. Ini yang dibawa oleh Islam dan Al-Quran berulang kali menjelaskan hal ini. Berkait dengan ketuhanan yang keesaannya, yang berkait tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan yang berkait tentang hari kebangkitan semula, untuk diterima, untuk dibalas, untuk diganjarkan perbuatan baik ataupun buruk. Maka ia amat jelas. Tak ada sebab untuk menolak dengan tanda-tanda yang dijelaskan. Kemudian kata Allah, qala alladhina kafaru, berkata orang yang sifatnya senantiasa engkar, orang kafir. Tuan-tuan, bila kita sebut perkataan kafara, kafir, engkar selalu. Walaupun orang ni nampak benar, dia tetap sifatnya engkar. Maka daripada perkataan kafir itu, bila ulama membahagikan kufur itu pada 2. Yang pertama kufur nikmat, yang kedua kufur akidah. Baik, kufur nikmat, mereka mengaku tak nikmat? Mengaku. Nikmat ni Allah bagi yang tu, yang ni. Tapi mereka tidak menggunakan nikmat dengan betul. Atau mereka tidak memperakuinya bila mana mereka dihalang dengan sedikit nikmat yang lain. Jadi mereka melupakan nikmat-nikmat yang banyak, hanya diuji dengan sedikit ujian yang lain. Maka ini namanya kufur, kerana sifat engkar. Engkar ni dia lahir daripada emosi mereka. Engkar bukan lahir daripada orang yang berfikir. Orang kalau fikir dia payah nak engkar. Sebab datang emosi. Tetapi bila kita marah, maka kita cepat mengingkari emosi kita. Hatta orang baik depan kita pun kita kata dia jahat sebab kita emosi. Maka lafaz engkar ini datangnya daripada sifat emosi. Benci. Sifat ego. Sifat sombong. Maka lahir engkar. Kalau orang ni rendah diri, humble. Kalau orang ni berfikir, maka kufur takkan wujud. Takkan ada. Maka Allah menyebut, berkatalah orang kafir, yakni orang yang selalu engkar. Lil haq, kepada Al-Quran yang diturunkan. Lamma ja'ahum, bila dibacakan kepada mereka. Hadza sihrum mubin, ini sihir. Tentang sekian sihir ini maklum. Semua budaya even bangsa, kalau sebut sihir maklum. Apa sebut sihir? Kita kalau sebut sihir dalam masyarakat Melayu kita maklum. Perbuatan jahat, perbuatan buruk, sihir. Kita tak akan rujuk sihir pada benda baik. Kita tengok orang tu rajin ke masjid kena sihir lah tu rajin ke masjid. Kita tak akan cakap macam tu. Orang tu rajin baca Quran tu kena sihir. Orang tu rajin bersedekah kena sihir. Sihir ni kita merujuk pada benda yang tak baik. Kita tengok dia tu dalam kuliah asyik tidur je, mungkin kena sihir. Mungkin betul. Dia kena sihir. Artinya kalau benda yang tak baik, lalu kita akan rujukkan pada sihir. Tak ada orang merujuk sihir itu pada benda yang baik. Dan sihir juga dirujuk pada perbuatan orang jahat. Orang jahat. Orang baik takkan buat sihir. Dan mereka memperakui Nabi Muhammad SAW orang baik. Hatta kalangan nombor 1 musuh. Musuh nombor wahid. Namanya Abu Jahal. Berkata Muhammad tu betul. Habis kenapa tak ikut? Aku malu pada perempuan-perempuan yang akan berkata aku mengikut orang muda. Sebab orang tua dia ada ego dia. Nanti perempuan-perempuan Mekah akan bercakap tentang aku. Akan bercakap, kenapa lah ikut Muhammad kan? Ni otai. Kadang-kadang kan kita dilema dengan apa yang orang cakap. Orang cakap. Kenapa pula kita orang-orang yang ada status kedudukan? Maka kalau kita sebut sihir, maklum. Kerana itu orang kafir, apa dia nak tuduh? Dia kata Quran ni sihir. Di mana sihir Quran ajak kebaikan? Dan bahasa Al-Quran yang tinggi balaghahnya, kamu pun tak boleh cabar. Walau kamu ada pakar-pakar bahasa yang memperakui keindahan bahasa Quran. Kerana bahasa sihir tidak boleh dipahami. Contoh kalau kita cerita sihir, dia bomoh bahasa siang, bahasa. Kita pun tak faham. Sihir, kalau sebut mazmur atau jampi serapah. Dia kemuncak sesak jampi serapah bila tak faham. Tok Bomoh cakap, Tok Bomoh pun tak faham. Tu teruklah tu sihir tu. Kau tanya, Bomoh tanya sikit. Baca apa? Saya pun tak tahu apa benda. Saya baca je. Dia sebut mambang kerapu, mambang asas sebut je. Dia pun tak tahu apa. Sebab tu dalam Islam, diharamkan kita menyebut benda yang kita tak faham. Apa-apa bentuk doa, jampi yang kita tak faham tak boleh baca. Bimbang-bimbang ada perkataan sihir. Ada perkataan yang buruk. Dia mesti kena faham. Jadi kemuncak sihir ni dia tak akan faham.
Orang Melayu kita yang jadi Tok Bomoh tanya dia. Kemucuk dia cakap bahasa Siang. Tapi orang Siang pun tak faham. Itu masalah. Maksudnya teruk benar bahasa dia tu. Dek kotornya bahasa. Al-Quran bahasa difahami. Bahasa mereka bercakap. Dan bahasa yang tinggi nilainya. Tuan-tuan sihir dia tak akan gunakan bahasa indah. Tak ada orang, kita katakan dalam sihir orang, bahasa dia lawa tinggi sastranya. Tak ada. Tok Bomoh sastra pun tak lepas. Bahasa Melayu pun tak lepas. Macam mana nak bahasa tinggi? Ini mereka ketahui. Dan mereka pula suka bertanding bahasa. Bertanding bahasa. Sebagaimana zaman Nabi Allah Musa, mereka suka bertanding sihir. Mereka tahu kalau benar sihir boleh ditandingi dan boleh diatasi. Kalau tidak diatasi dengan perseorangan secara kumpulan. Tuan-tuan orang gagah. Kita boleh lawan tak? Boleh. Kalau dia tak boleh kita kalahkan seorang, kita kalahkan dengan sekumpulan. Itu gangster ramai-ramai. Dia pukul seorang yang gagah. Dia akan kalah. Kerana kumpulan. Tapi sihir pada zaman Nabi Musa, mereka menyangka ia sihir. Mereka kumpul semua ahli sihir. Pun kalah. Kerana ia bukan sihir. Dan ahli sihir sini mengaku bukan sihir. Sehingga ahli sihir beriman. Dan Al-Quran, bila mereka kata sihir, mereka sentiasa mengadakan pertandingan bahasa, pertandingan puisi. Yang kita sebut semalam, mereka ada mu'allaqat. Mana-mana syair yang indah, mereka akan gantung dalam Kaabah. Seperti penyair terkenal Ad-Dabirah, penyair terkenal seperti Zuhair bin Abi Salma. Ramai penyair-penyair yang syair mereka digantung dalam Kaabah. Sebab indah bahasa. Dan penyair-penyair dan kesan para penyair ini masih ada di kalangan mereka. Abu Sufyan seorang penyair. Dia tahu. Syair. Namun, bagaimana dia kata Quran itu sihir? Melainkan kerana satu respon emosi. Sihir. Macam kita kan, kita pada zaman kita ada satu bentuk respon emosi kalau kita nak tolak orang. Senang kita letak je. Benda ni dah, orang kira okey dah tu. Orang pun terima dengan mudah. Maka zaman tu orang paling jijik tengok sihir. Bila mereka nak tolak satu benda, sihir. Wa qalu hadza sihrun mubin. Ini sihir kata mereka. Kemudian kata Allah. Tuduhan mereka kedua pada Nabi SAW. Pertama mereka tuduh Al-Quran itu sihir. Am yaquluna iftarah, dan mereka kata lagi bahkan Muhammad yang reka Quran. Tadi kata Quran itu sihir. Yang kedua Muhammad pula reka Quran. Maka Allah jawab. Qul, wahai Muhammad jawab. Pertama berkenaan dengan sihir tak payah jawab. Sebab benda tu maklum akal kamu tahu. Itu kerana mereka tak nak berfikir. Berkenaan yang kedua mereka kata kamu yang reka Quran. Bila Allah menyebut am yaquluna iftarah, dan mereka juga berkata Muhammad itu iftarah, reka Al-Quran. Qul, katakan kepada mereka, jawab pada mereka, ini iftaraituhu, kalau aku reka Quran. Fala tamlikuna li minallahi syai'a. Kamu tak mampu menghalang daripada datangnya bala Allah pada aku. Kalau aku berbohong atas nama Allah, Allah pasti binasakan aku dan kamu semua pun tak boleh tolong aku. Tuan-tuan kita, secara sejarah manusia, seorang bila dia berbohong atas nama Tuhan, lama mana dia boleh bertahan? Lama mana? Kalau orang tu nak berbohong atas nama Tuhan, dengan mengaku dia Tuhan atau sebagainya, tak lama dia. Dia pasti dibinasakan oleh Allah. Yang mengaku Tuhan ke mengaku Nabi, kalau dia palsu bohong, tak lama. Tuan-tuan kita tengok kita dalam realiti sekarang. Kalau orang tu mengaku polis, dia bukan polis, tak lama tangkap. Kalau seorang tu mengaku dia polis. Siapa pun dia mengaku pada benda yang dia bukan, tak lama akan terbongkar. Dia mengaku dia cikgu walau dia bukan cikgu, tak lama orang bongkar. Dia mengaku dia kaya walau dia bukan kaya, tak lama akan dibongkar. Siapa pun yang cuba menipu dan apa jua, apatah lagi benda besar. Seorang mengaku dia raja, agak-agak lama mana bertahan. Raja palsu tu. Dia kata saya sebenarnya raja. Tak ada 24 jam pun ditangkap. Dah kena tindakan. Ini kan pula mengaku benda paling besar, mengaku sebagai Nabi dan mengaku ataupun yang mereka Al-Quran. Kalau betul dia Nabi Muhammad SAW reka Al-Quran, maka Nabi tak lama pasti datang balik Allah. Pasti. Kita dah sebut analogi kita, kalau orang tu mengaku hal-hal penting dalam jawatan, tak lama orang akan bongkar. Benda tu akan terbongkar sendiri. Yang cuba yang lelaki mengaku jadi perempuan, orang pun tahu, pondan.
laki yang ngaku perempuan. Dia buat sekian, bodoh, walau nampak macam 100% lawa pada perempuan pula. Tetap akhirnya orang tahu dia. Dia tak lari ke mana. Akhirnya mereka mahu diiktiraf sebagai golongan transgender. Padahal mereka boleh je tipu. Dah kamu boleh reka jadi perempuan, diam-diam sudah kata perempuan sudah. Tak, akhirnya terdedah juga, jantan. Sebab tak ada suatu pun benda yang boleh dipalsukan di dunia ini, mereka diketahui. Tuan-tuan nak palsukan apa? Sebut-sebut. IC palsu. Tak, mohon tahu. Pasport palsu. Ini kan pula bila nak memalsukan Al-Quran. Kata Nabi SAW, wahai Muhammad, kata pada mereka, kalau aku reka Quran, aku tak lama, aku pasti dihukum oleh Allah. Dan kamu pun tidak boleh membantu dan menolong aku. Kemudian kata Allah lagi, huwa a'lamu bima tufiduna fi. Allah lebih mengetahui tuduhan-tuduhan kamu. Artinya apa yang kamu kata itu tufidun, itu limpahan tuduhan. Tetapi bila seorang benci seseorang, dia punya tuduhan tu bagaikan rejamang ataupun bagaikan bertali arus dia punya tuduhan. Melimpah-limpah tuduhan. Allah mengetahui tuduhan apa pula kamu nak sebut lepas ni. Pertama, kamu kata sihir. Yang kedua, kamu kata aku reka Quran. Dan Allah mengetahui rancangan apa pula kamu nak tuduh aku lepas ni. Akhirnya mereka tuduh Nabi gila pula. Kemudian Nabi dituduh pula Rasulullah kerana ada kepentingan itu dan berbagai bentuk tuduhan. Maka Allah beritahu dari awal lagi. Allahu a'lamu bima tufidun. Allah mengetahui apa lagi yang kamu nak tuduh lepas ni. Maknanya, apa pun tuduhan orang-orang kafir. Cuma perancangan-perancangan mereka menjauhkan manusia dari kebenaran. Sebagaimana orang tuduh pada Islam hari ni lah. Tuduhan tu lepas habis ni tak berjaya, dia akan tuduhan baru pula. Ni pengganas dah tak berjaya. Teroris. Okey, ada tuduhan baru pula. Lepas tu tuduhan baru pula. Allah mengetahui apa yang mereka rancangkan. Dalam menuduh, dalam membuat tuduhan. Kafa bihi, cukuplah Allah itu. Syahidan baini wa bainakum, saksi antaraku dan antara kamu. Wa huwal ghafurur rahim. Allah pengampun dan penyayang. Baik, kata Rasul, dah kamu tuduh macam-macam, cukup Allah jadi saksi. Allah yang akan bersaksi antaraku dan tuduhan kamu. Tapi aku nak beritahu pada kamu. Apa dia? Wa huwal ghafur. Allah itu pengampun. Kalau kamu berhenti menuduh dan minta ampun, Allah pengampun. Ar-Rahim, dan Allah penyayang. Di sebalik, diberi amaran, maka Allah beri tawaran. Dalam Al-Quran, semua amaran ada tawaran. Artinya diamarankan pada orang yang mengingkari dan ditawarkan untuk mereka kembali. Maka ini keluasan rahmat Allah. Di sebalik Allah Ta'ala menyebut kejahatan-kejahatan mereka, Allah tetap berkata, wahuwal ghafur. Allah itu tawarkan keampunan kerana Allah itu pengampun. Wahuwal ghafurur rahim, dan lepas ampun tadi Allah sayang. Contoh kita bila buat salah, waktu kita minta maaf dengan orang, kita cuma jangka orang ni cuma maafkan kita. Tak lebih pada itulah. Saya dah buat salah, tuduh orang tu macam-macam. Kalau saya minta maaf, saya cuma jangka dia minta maaf. Saya takkan jangka dia akan sayang saya. Maksudkan orang yang pernah buat salah pada kita, kemudian lepas kita maafkan dia, kita nak sayang dia. Kalau ada seorang fitnah saya. Kemudian dia datang nak minta maaf dengan saya. Dia boleh jangka saya maafkan dia. Dia boleh jangka. Tapi dia tak mungkin jangka saya akan sayang dia. Lepas tu. Saya akan maafkan awak, tapi sayang payah sikit. Tapi Allah, luas rahmat Allah. Allah tawarkan kemaafan dan kasih sayang. Allah ampun dan Allah sayang. Bahkan bukan sedikit Allah Ta'ala tunjuk ampun dan penyayangnya. Ini Umar Al-Khattab. Allah Ta'ala bukan sekadar tunjuk keampunannya, bukan sayangnya, maka dia angkat Umar Al-Khattab. Kalau Umar Al-Khattab dulu, bukan sekadar dia menyeksa orang masuk Islam. Antara orang diseksa adalah seorang wanita hamba bernama Zinnirah. Maka Umar Al-Khattab pukul dia. Sebab dia masuk Islam. Dia tambahi dengan kelompok lain pula, pukul dia sampai buta mata. Ini kisah Zinnirah radhiyallahu ta'ala anha. Umar pukul dia. Dan kemuncaknya Umar Al-Khattab berfikir untuk membunuh Rasulullah SAW. Sehingga dihalang oleh orang Islam dengan berkata, adik kamu sendiri beriman. Tak payah sibuk-sibuk Muhammad tu, adik kamu tu. Buat tindakan ke adik kamu dulu. Yang membawa kepada keimanan Umar Al-Khattab. Dan lihat bila Umar Al-Khattab mohon ampun, Allah bukan sekadar ampun, Allah sayang.
Akhirnya dia angkat manusia kedua terbaik selepas Abu Bakar Siddiq. Supaya kita tahu ini sifat Allah. Kita memanglah orang buat salah kat kita, maaf dia paling hebat lah tu akhlak. Sayang payah. Payah. Saya boleh maafkan dia, tapi sayang. Boleh maaf tapi tak boleh lupa. Itu kita manusia yang terbatas. Kita punya perangai baik kita terbatas. Melainkan orang-orang yang Allah Ta'ala sayang. Orang yang Allah rahmati. Maka Allah Ta'ala tawarkan pengampunan dan sayang. Di sebalik teruknya tuduh orang kafir. Kata Quran tu sihir, Quran tu direka oleh Muhammad. Berat tu. Dia kalau Sultan atau Watikah. Orang kata ni bohong, surat bohong. Marah Sultan. Agak-agak kemarahan tu besar ke kecil. Bila arahan Sultan dia kata tipu, fake. Marahlah Sultan, ini arahan aku, main-main pula. Al-Quran ini perintah Allah. Tapi Allah, kita katakan luasnya rahmat Allah. Sebab itu disebut warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku meluasi segala-galanya. Tercatat di tiang arash. Warahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului kemarahan aku. Kalaupun Allah marah, Allah murka, tapi rahmat Allah lebih dulu daripada marah Allah. Maknanya, kalau orang tu mau ampun Allah, ampunkan dia. Teruk mana pun dia buat jahat. Teruklah jahat dia. Bila dia mau dia ampun, maka Allah rahmat dia. Sebab tu kita ni tak boleh nak orang lebih-lebih. Bila orang tu dah minta ampun, kita jangan mandai-mandai kata minta ampun apa, salah banyak. Tak, itu kita kata. Di sisi Allah. Mungkin dia dah jadi lebih baik pada kita. Mungkin, kita tak tahu. Sebab tu dia ceritakan zaman Nabi Isa AS. Bila salah seorang Hawari, yang pembantu Nabi Isa berjalan dengannya. Kemudian ada seorang yang jahat, yang popular di bandar tadi. Dia tengok untungnya dapat jalan dengan orang baik. Tengok Nabi Isa orang baik. Lepas tu tengok anak murid jalan orang baik. Aku pun nak jadi baik jugalah. Nak berjalan sekali. Nak tumpang sekali barakah. Maka dia pun berjalan. Dengan apa dia pun nak jadi baik sebenarnya. Adalah halangan dia. Lalu orang baik yang ikut Nabi Isa kata, dia ni jahat ni. Takkan nak seleba dengan kita. Jahat. Jangan bayangkan kalau orang tu jahat, datang kuliah tu duduk depan sekali. Kita pun tengok atas buah. Baru datang kuliah depan. Action tu duduk sebelah ustaz makan. Tengok atas buah. Sebagai contoh lah. Ni tengok terus berjalan dengan Nabi Isa. Nak satu level. Ya aku dah lama baik, tiba dia ni dah lah jahat. Belum cerita taubat. Tapi dah jalan sekali. Lalu Allah mewahyukan pada Nabi Isa AS. Allah kata, wahai Nabi Isa, beritahu pada dua yang ikut kamu, mulakan amal sekarang. Mula beramal. Semua mula daripada awal. Lalu, kata Nabi Isa, ya Allah, ni dah lama beramal. Ni dah kuliah 20 tahun ni. 20 tahun lama dah. Ya, sebab dia menyangka dirinya lebih mulia pada orang lain. Maka dia kena mula dari awal. Yang ni sebab dia taubat, maka Allah terima. Maka dia juga mula dari awal. Maka sama-sama mula. Jadi, itu yang cerita orang taubat ni kadang-kadang. Bila kita pandang dengan pandangan yang tak baik, akhirnya kita dengan dia kena sama-sama mula. Kan teruk macam Medan mula. Dan nombor 98 turun balik. Kena satu round lagi. Akhirnya dia menang dulu. Jadi, jangan pandang orang rendah sangat. Bahaya. Maka Allah ingatkan kita. Kemudian kata Allah, Kul ma kuntu bid'an minar rusul. Dan kata lagi Muhammad, jawab lagi. Ma kuntu bid'an. Aku ni bukan bawa benda baru. Minar rasul di kalangan rasul-rasul. Sebab semua rasul dia ada wahyunya tersendiri. Nabi Musa ada Taurat, Nabi Isa ada Injil. Nabi Allah Daud ada Zabur. Semua nabi-nabi ada wahyu tersendiri. Aku bukanlah bawa benda baru. Ma kuntu bid'an. Aku bukan bawa benda bid'ah. Benda baru. Kamu sudah maklum tentang kenabian Nabi Musa, kerasulan Nabi Musa dan wahyunya. Bukan kenabian Isa dan wahyunya. Kenabian Daud dan wahyunya. Anehnya orang musyrik Mekah, mereka mengakui nabi-nabi lain. Mereka memperakui Nabi Hud, ibu Nabi Ibrahim, mengaku Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bahkan mereka berbangga dengan nisbah keturunan mereka Ibrahim dan Ismail. Lalu kata Rasul, aku ni bukan bawa benda baru. Yang Nabi dulu bawa wahyu, aku pun bawa wahyu. Kenapa pula time kat aku ni kamu kata sihir? Ini kan wahyu daripada Allah. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dan aku tak mengetahui apa yang berlaku kepadaku dan yang berlaku pada kamu. Sebab turun ayat ini kata ulama, bila orang-orang kafir, mereka
menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka meminta Rasulullah SAW bawa kepada mereka mukjizat yang macam-macam. Tolong kalau betul lah kamu Rasul, bawa mukjizat ni, bawa mukjizat tu. Maka diminta. Lalu kata Nabi SAW, urusan mukjizat itu bukan urusan aku. Kalau Allah nak bagi, maka jadi. Tak bagi, tak boleh. Kan ia urusan Allah. Betul mukjizat Rasul, tapi dengan perintah Allah. Dan aku juga tidak tahu perkara-perkara gaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala beritahu. Bila orang musyrikin, Mekah berkata, baik, kalau kamu Rasul, tolong beritahu kami tentang apa yang berlaku sekarang. Apa yang berlaku akan datang. Sekian. Kata Rasul, aku tak tahu. Aku tak tahu. Kalau Allah Ta'ala tak beritahu, maka aku tak tahu. Hatta kalau Allah tak beritahu di syurga ke neraka pun aku tak beritahu. Diriwayatkan dalam satu hadis. Bila matinya Uthman bin Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tahu Uthman bin Maz'un sahabat Nabi yang pertama mati di Madinah. Sahabat di kalangan Muhajirin. Sahabat di kalangan Ansar yang pertama mati dan ditanam di perkuburan Baqi' bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Bila Rasulullah buat perkuburan Baqi' yang dikenali sebagai Baqi' Gharqad. Baqi' Gharqad kerana ada pohon Gharqad, pohon Yahudi. Maka Rasulullah supaya suruh buang semua pohon tersebut. Maka diratakan dan dijadikan kubur. Yang pertama dikebumikan di kalangan orang Ansar As'ad bin Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan yang pertama di kalangan Muhajirin Uthman bin Mas'ud. Dia sampai ke Madinah, tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Maka bila Uthman bin Mas'ud meninggal dunia, seorang perempuan berkata, perempuan ni kata, rahimakallah Abas Sa'id, syahadati alaik, laqad akramakallah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudriki anna Allah akramahu. Amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin min rabbih, wa inni la arju lahu al-khair. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yuf'alu bi wala bikum. Qalat ummu alla wallahi la uzakki ba'dahu ahada. Kata perempuan ini, moga Allah merahmatimu wahai Aba Sa'id. Aku menjadi saksi atas kebaikanmu. Allah telah memuliakan kamu. Nabi pun tanya, wahai Ummu Ala, macam mana kamu tahu Allah muliakan dia? Aku sendiri pun tak tahu. Aku pun tak tahu. Apakah Allah muliakan dia atau tidak? Dan aku tak tahu apa yang Allah buat padaku dan buat pada kamu. Kata Ummu Ala, semenjak hari itu aku tak berani untuk memuji sesiapa pun sesudah mati. Tak berani. Sebab ia ilmu Allah. Dalam hadis yang lain, annahu lamma mata, bila mati Uthman bin Maz'un, qalat imra'atuhu aw imra'atun, berkata istrinya, hani'an laka ibna Maz'un al-jannah, untunglah kamu dengan syurga, bertuahlah kamu dengan syurga. Maka Rasulullah pun tengok pada istrinya dengan pandangan yang marah. Nabi kata, macam mana kamu tahu dia masuk syurga? Wa ma yudrik, tahu kat mana dia masuk syurga? Tahu kat mana? Oh, dia masuk syurga. Wallahi, demi Allah, inni la Rasulullah, aku ni Rasulullah. Wa ma adri ma yaf'allahu bi, aku pun tak tahu tentang diriku. Apakah kamu nak cakap tentang orang lain? Lalu kata wanita ini, ya Rasulullah, sahibuka wa farisuka wa anta alam. Ini kan sahabatmu, pahlawanmu, sedangkan engkau tahu perangai dia. Lalu kata Rasulullah, arju lahu rahmat rabbi, aku harap dia mendapat rahmat Allah. Dan aku memang ada dosa yang akan Allah hisap pada dia. Maknanya tuan-tuan, kita ni tak boleh confident kata ni ahli syurga, ahli syurga. Tahu kat mana? Ya, kita harap dia ahli syurga. Kan itu atas hadis yang banyak. Kita dilarang untuk memanggil ini sahabat syurga saya. Oh, ni sahabat syurga saya. Walau tidur dan kuliah sahabat syurga. Tuan-tuan, memanglah kita harap sahabat kita masuk syurga. Kita bukan tak harap. Bukan suruh dia masuk neraka. Tapi kita tak berani kata. Maksudnya, hati-hati dengan perkataan yang melangkaui sempadan ilmu. Kalau saya kata, baik, awak ahli syurga, tak, saya tak tahu. Ustaz, saya ni ahli syurga, saya tak tahu. Mudah-mudahan saya doakan. Ustaz ahli syurga, saya pun tak tahu. Saya tak tahu apa yang Allah buat pada saya. Akhir usia saya tak tahu. Tapi saya harapkan, saya doa pada Allah, saya malang supaya masuk syurga. Tapi saya tak berani kata saya ahli syurga. Awak semua jangan main-main saya ahli syurga. Saya tak akan berani cakap macam tu. Jauh sekali untuk jamin orang lain masuk syurga. Lepas tu kita takut seorang cakap, ini Ustaz kalau tak jumpa saya kat syurga, cari. Saya takut. Sebab kita pun tak tahu. Walau kita semua harap. Dia masalah kita harap, baguslah. Memang harap kita pada Allah kena lebih. Rahmat Allah yang luas. Tapi untuk kata ni ahli syurga, ni ahli syurga.
Melainkan kalau benda itu dinaskan oleh syarak. Sebab itu ada sahabat-sahabat yang Rasulullah sebut ahli syurga berdasarkan wahyu Allah beritahu. Seperti sahabat 10 sahabat yang dijamin masuk syurga. Kenapa dalam sirah disebut 10 sahabat dijamin syurga? Habis sahabat lain tak dijamin. Itu ada nas dia. Nas. Yang lain doalah pada Allah banyak-banyak. Ada sahabat-sahabat yang dinaskan masuk syurga. Di antaranya 10 sahabat. Di antaranya ialah Abdullah bin Salam. Yang Rasulullah sebut dalam hadis berdasarkan wahyu Allah. Di antaranya ialah Umaisah, seorang wanita. Bilal, Suraqah, Abdullah bin Amri bin Hiram. Dan juga 70 orang qari ataupun 70 orang hufaz Quran yang mati terbunuh dalam peperangan Ma'unah. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah dan sejumlah sahabat yang Nabi sebut di ahli syurga. Disebut dalam satu hadis yang lain, seorang sahabat berperang dengan begitu berani. Lalu orang ni kata, dia ahli syurga. Nabi kata, jangan cakap macam ni. Kamu tak tahu. Bahkan dia dalam neraka. Sahabat ni hairan lah. Dah berjuang depan sekali, takkan ahli neraka. Akhirnya didapati dia pun ikut. Sebab apa Nabi kata dia ahli neraka? Ikut punya ikut, dia dah cedera parah. Tak tahan dia cedera, dia pun potong dia punya urat nadi, bunuh diri. Betul dia ahli neraka. Dia asal perang tu comel dah. Akhir cedera banyak sangat, dia tak tahan. Dia ambil pedang, dia potong nadinya sendiri. Artinya dia mati bunuh diri, bukan mati syahid. Nabi kata dia dalam neraka. Sebab itu sahabat tak berani dia kata dia ahli syurga atau tidak. Kata sahabat ni rapat. Tak berani. Biar Rasulullah cakap seorang sudah. Jadi kalau itu sahabat kita ni bukan sahabat. Kita tak beranilah kata dia ahli syurga. Kita kata mudah-mudahan dia masuk syurga. Moga Allah himpunkan dia di kalangan ahli syurga. Moga Allah masukkan ibu kamu dalam syurga. Moga itu ada doa. Untuk sebut secara bilqat dengan secara muktamad bukan ilmu saya. Sama juga kalau nak sebut neraka. Kita pun tak berani kata neraka tak berani. Kalau kita sebut sifat, orang yang sifat macam ni tu sifat ahli neraka. Tapi siapa dia? Itu saya tak tahu. Kita tak boleh ta'yinkan fulan bin fulan ahli neraka, melainkan bila jelas dia mati dalam kafir, orang ahli neraka. Kalau dia masih hidup, kerana kesudahan dia yang disebut dalam ayat ini. Bila Allah Ta'ala mengajar Nabi SAW menjawab dan berkata kepada mereka, وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ. Aku tak tahu apa yang Allah nak daripada aku dan apa yang Allah nak lakukan pada kamu. Aku tak tahu. Sama ada Allah nak beri aku pertolongan, Allah nak berikan pada kamu seksaan, aku pun tak tahu. Apakah kamu akan beriman selepas kamu tolak aku? Ataupun sebaliknya, aku tak tahu. Maka Rasulullah bila orang musyrikin kau minta macam-macam, Nabi kata aku tidak bertindak melainkan wahyu. Bila mereka tanya tentang macam-macam hal kejadian tertentu, Nabi kata aku takkan tahu melainkan wahyu beritahu aku. Rasulullah tak tahu tentang Ashabul Kahfi sampai wahyu beritahu. Rasulullah tak tahu tentang Zulkarnain sampai wahyu beritahu. Sebab Nabi tak bercakap dengan mulut dia. Sebab Nabi ini ialah Rasul yang diberi wahyu untuk menjawab. Bukan dia fikir, jumpa jawapan. Tak. Dia bukan macam kita fikir-fikir jumpa jawapan. Tak salah, tak betul, kita pun tak tahu. Di sebalik betul, ada salah belakang dia. Di sebalik salah, macam betul pula. Akhir kita pun dalam kebingungan. Betul salah, betul salah. Kadang-kadang kita kata dia betul, kadang-kadang salah. Masa mula-mula pilih kahwin rasa macam betul. Ni bini ku di syurga, rasa mula-mula lah. Tengah-tengah macam neraka pula ni. Kat akhir macam syurga balik. Duk main gitu syurga neraka. Sebab kita tak tahu. Kita berfikir berdasarkan akal kita. Agak-agak hari ni kita okey dengan dia, kita pun kata ahli syurga. Tak okey, kita pun rasa lain. Rasulullah SAW dia bukan muk macam tu. Wahyu beritahu. Maka ilmunya tetap. Dia tak berubah. Ilmu kita tentang sesuatu berubah. Hari ni kita kata sedap, esok tak sedap. Hari ni kita kata dia lah kawan paling baik, esok mungkin tak. Hari ni kita puji, esok kita keji. Kenapa? Ilmu kita berdasarkan emosi, hawa nafsu, pengalaman singkat. Maka sebab itu, tuan-tuan bila kita suka sesuatu jangan melampau sangat. Tak suka sesuatu pun jangan melampau sangat, alang-alang berpada-pada. Banyak benda kita tak suka, satu hari nanti kita suka. Banyak benda kita suka, satu hari nanti kita tak suka. Dan Rasulullah ajar pada kita, cinta sesuatu, haunan ma bersederhana. Benci sesuatu bersederhana. Benci sangat, lalas sekali kita terpaksa berharap pada dia. Ataupun terpaksa minta tolong dia. Pun kita tak tahu. Oleh kerana itu, muamalah kita dengan setiap urusan dunia berpada-pada. Jadi ceritanya, jangan menisbahkan sesuatu pada benda yang kita tak pasti.
Jangan terlalu cepat mensyurgakan orang pun tak boleh. Menerakakan orang lagi tak boleh. Tapi kita berharap Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga, masukkan dia dalam syurga. Allah Ta'ala selamatkan kita dari neraka, selamatkan dia dari neraka, selamatkan anak-anak kita. Sebab itu kita doa dan kita zikir. Sebab kita tak pasti. Pas mayang Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, peliharalah aku daripada api neraka. Tiap-tiap hari kita sebut. Sebab kita tak pasti hari ni lain, esok lain. Esok sebut lagi. Lusa sebut lagi. Sampailah kita jumpa Allah. Hari ni kita doa masuk syurga. Esok doa lagi. Saat dah doa dah 2 tahun dulu. Masuk syurga lah tu. Tak berani kita. Doa lagi. Memang ada sesuatu berlaku pada kita. Memang ada dosa-dosa yang akan mengeruhkan hubungan kita dengan Allah. Kita tak tahu. Doa tetap doa. Beramal terus beramal. Sampailah Allah yang putuskan kita syurga. Ataupun sebaliknya. Kemudian kata Allah. In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirun mubin. Aku hanya mengikut wahyu yang diturunkan kepadaku. Dan aku hanya pemberi peringatan. Bukan nak jawab permintaan kamu. Itu urusan Allah. Bukan nak penuhi apa yang kamu nak. Mukjizat itu dan ini. Itu urusan Allah. Tapi aku beri peringatan tentang kebenaran. Qul ara'aitum. Bagaimana pandanganmu? In kana min indillah. Kalau Al-Quran ini benar dari Allah. Wa kafartum bihi. Dan kamu mendustakannya. Wa syahida syahidun min Bani Israel. Sedangkan ada saksi di kalangan Bani Israel. Ala mithlihi. Yang menunjukkan seumpamanya. Fa'amana dan dia beriman. Wastakbartum. Dan kamu ingkar dan sombong. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak beri petunjuk pada kaum yang zalim. Baik. Nak faham ayat ini, kita faham sebab turun ayat ini. Diriwayatkan, bila mana Rasulullah SAW masuk ke gereja Yahudi pada hari perayaan dia. Atau dipanggil Ma'bad. Kalau Kristian kita panggil kanisah. Atau kita panggil gereja lah. Kalau tempat ibadat Yahudi panggil Ma'bad. Ma'bad dia Rasulullah masuk. Pada hari perayaan Yahudi. Maka Yahudi pun jadi nak marah tengok Rasulullah masuk. Di hari raya ni tak boleh marah siapa pun masuk sebab rumah terbuka. Semua terbuka. Lepas tu hari raya tak perlu dijemput. Kalau yang lain-lain kena jemput. Kalau hari raya tuan-tuan, kita pergi ziarah rumah orang. Dia orang tak kata saya tak jemput pun awak. Ini kan hari raya. Hari raya mana orang hantar kad jemputan? Jemput datang raya rumah saya kad jemputan. Tak ada. Raya rumah terbuka. Maka Rasulullah pun datang hari raya ke gereja mereka, ma'bad mereka. Lalu Yahudi bermuka masam, tak suka. Lalu kata Nabi SAW, Ya ma'asyal Yahud, orang Yahudi. Aruni 12 rajulan minkum, yashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Yahuttullah an kulli Yahudi, tahta adimis sama' al-ghadab, alladhi alaihi. Bawakan kepada aku 12 orang yang beriman kepada Allah, menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah dan aku pesuruh Allah, nescaya Allah akan buang laknat yang pernah Allah timpakan pada kamu. Rasulullah bagi satu syarat. Kalau 12 orang je beriman, 12 orang tak payah ramai. Bawa pada aku 12 orang Yahudi yang beriman, maka Allah akan gugurkan kemurkaannya pada kamu semua. Maka Yahudi pekat diam lah tu. Fama ajabahum minhum ahad. Tak ada seorang pun menjawab. Summang sarafa. Kemudian Rasulullah SAW berpaling. Rasulullah pun tinggal. Fa'idha rajulun min khalfihi. Tiba-tiba ada seorang lelaki di belakangnya. Yahudi. Faqala kama anta ya Muhammad. Ya aku ikut wahai Muhammad. Aku nak menyaksikan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Kama anta. Fa'aqbala. Nabi datang. Ayyu rajulin ta'lamuni ya ma'asyarul Yahud. Wahai Yahudi semua, ni siapa ni? Yang seorang ni datang. Ni siapa? Lalu kata mereka. Wallahi ma na'lamu fina rajulan kana a'lama bi kitabillah wala afqaha minka wala min abika qablaka wala min jaddika qabla abika. Demi Allah, orang ni orang paling alim sekali dengan wahyu Allah. Dia paling alim sekali. Bahkan dia lebih alim pada kamu wahai Muhammad. Kata Yahudi, puji orang ni. Dia lebih alim pada kamu, lebih alim pada bapa kamu sebelum kamu. Dia paling alim sekali. Dan lebih alim pada tok kamu. Nak beritahu alim ni. Alim pada bapa, alim pada kamu, alim pada bapa kamu, alim pada tok kamu dan keturunan kamu. Maka bila ada seorang Yahudi, dia kata, Ya Rasulullah, wahai Muhammad, tunggu kejap. Aku nak jadi penyaksi, saksi. Lalu Nabi tanya Yahudi ni, apa pandangan kamu semua terhadapnya? Inilah paling alim sekali, ini orang alim kami. Yang dimaksudkan ialah Abdullah bin Salam. Lalu laki Yahudi ni berkata, fa inni ashhadu annahu nabi alladhi tajidun fit Taurah. Sesungguhnya dialah lelaki yang aku jumpa dalam kitab Taurat.
kata pendeta Yahudi yang beriman. Aku menjadi saksi bahawa dialah Nabi yang disebut dalam kitab Taurat. Lalu mereka kata, kadzab, kamu bohong. Lalu mereka mula memakinya. Ni sebenarnya orang paling tak alim sekali. Bapak dia pun tak alim. Semua tak alim belaka dia ni. Hanya kerana Yahudi ni memeluk Islam. Ni Abdullah bin Salam. Ini kejahatan Yahudi. Artinya bila disaksikan oleh orang yang pernah dipuji paling alim, tapi mereka tetap engkar dan kufur kepada Allah. Demikian juga musyrikin Mekah. Dia mereka tolak, mereka kata tak sama macam Nabi Musa. Tiba-tiba salah seorang yang mereka kenal Yahudi ni memeluk Islam. Dan memperakui bahawa Nabi Muhammad itu namanya memang ada dalam Taurat. Dan Nabi Muhammad dapat wahyu sebagaimana Nabi Musa. Sebab semua Nabi dikenali kerana dapat wahyu. Semua Nabi-Nabi dikenali kerana dapat wahyu. Kerana itu dia jadi Nabi. Yang tak dapat wahyu tak panggil Nabi, tak panggil Rasul. Sebagaimana Musa dapat wahyu, dia jadi Rasul. Demikian Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, dia jadi Rasul. Demikian Nabi Daud dapat wahyu, dia jadi Rasul. Dan semua Rasul-Rasul ini, kriteria dia sama. Dapat wahyu. Dan wahyu ini dari Allah. Kamu duk kata Quran ni sihir, sekian-sekian. Ini orang alim Yahudi mengakui bahawa benar ada dalam Taurat. Sifat Nabi yang disebut dalam Taurat. Wahyu yang disebut dalam Taurat. Sebab itu, bila Waraqah bin Naufal, sebelum dia mati, bila Rasul dapat wahyu, maka Khadijah bawa jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah kata, bila Rasulullah cerita didatangi oleh Jibril, lalu dia kata, inilah dia malaikat yang mendatangi Nabi Musa. Sama. Maka kamu akan menjadi Nabi dan Rasul. Dan kaum kamu akan menghalau kamu keluar dari Mekah. Dan kalau aku masih hidup, aku akan tolong kamu. Tapi Waraqah bin Naufal mati lepas itu. Dia kata, kalau Muhammad, waktu mereka halau kamu, aku masih hidup, aku akan bantu kamu. Artinya, perjalanan Nabi itu Waraqah bin Naufal tahu dah. Dengan datang malaikat Jibril dan kemudian akan kena halau. Kena halau oleh kaumnya. Sebagaimana Musa AS. Sebagaimana semua Nabi-Nabi. Kalau kita lihat cerita Nabi-Nabi, semua kena halau. Bila bawa kebenaran, kena halau. Mereka tinggalkan negara tempat mereka berdakwah. Dan tempat itu akan dibinasakan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.